Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan bab 7, daya dan gerakan berkaitan dengan momentum. Semua objek yang bergerak mempunyai momentum. Momentum ataupun P ialah hasil darab jisim bagi satu objek dan halajunya V. Unit untuk momentum ialah kilogram meter per saat ataupun Newton sesaat. Momentum adalah kuantiti vektor yang sama arah dengan halaju. Jadi, jika arah kanan, ianya menandakan momentum positif dan objek mempunyai momentum positif. Sekarang, mari kita lihat satu contoh pengiraan yang melibatkan momentum. Sebiji bola yang berjisim 0.8 kilogram dibaling ke dinding dengan halaju 10 meter per saat dan melantun semula pada halaju 6 meter per saat. Soalan yang pertama, pelajar dikendaki menghitung momentum bola itu sebelum menghentam dinding. Jadi, arah kanan pergerakan bola ianya menunjukkan arah positif. Jadi, dengan menghitung nilai momentum dengan menggunakan rumus P sama dengan mv, kita boleh dapat momentum bola tersebut sebelum menghentam dinding adalah 8 kilogram meter per saat. Seterusnya, momentum bola tersebut selepas melantun pula didapati apabila bola melantun, ianya bergerak ke arah kiri. Jadi, ini menunjukkan nilai halaju adalah tanda negatif. Jadi, dengan menggantikan dalam rumus P sama dengan mv, kita akan mendapat nilai momentum bola itu selepas melantun adalah negatif 4.8 kilogram meter per saat. Tanda negatif menunjukkan nilai momentum adalah negatif dan ianya bergerak pada arah yang berlawanan. Istilah keabadian digunakan jika jumlah keseluruhan bahan atau jumlah satu kuantiti fizikal kekal sama sebelum dan selepas berlakunya sesuatu peristiwa. Jadi, dalam prinsip keabadian momentum, ianya menyatakan bahawa jumlah momentum dalam suatu sistem adalah malar jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem itu. Prinsip keabadian momentum ini boleh dibincangkan dalam dua situasi, iaitu yang pertama dalam perlanggaran, di mana dalam perlanggaran jumlah momentum sebelum perlanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran, dan dalam letupan pula, bagi prinsip keabadian momentum, jumlah momentum kekal sifar selepas letupan. Terdapat dua jenis perlanggaran. Yang pertama adalah perlanggaran kenyal. Perlanggaran kenyal berlaku apabila dua objek berlanggar dan terpisah selepas perlanggaran. Dan dalam perlanggaran kenyal ini, momentum diabadikan, jumlah tenaga diabadikan dan tenaga kinetik diabadikan. Jadi, dengan itu kita boleh menulis satu hubungan dan untuk momentum sebelum dan selepas pelanggaran di mana M1U1 tambah M2U2, U mewakili halaju awal objek yang bergerak sama dengan M1V1 tambah M2V2. V1 dan V2 merupakan halaju objek yang terhasil selepas perlanggaran. Seterusnya, mari kita lihat perlanggaran yang kedua iaitu perlanggaran tak kenyal.
Dalam pelanggaran tak kenyal ini, dua objek bercantum dan berhenti atau bergerak bersama dengan satu hal laju sepunya selepas perlanggaran. Jadi, dalam pelanggaran tak kenyal ini, momentum diabadikan, jumlah tenaga diabadikan, akan tetapi tenaga kinetik tidak diabadikan. Didapati jumlah tenaga kinetik selepas perlanggaran adalah kurang daripada jumlah tenaga kinetik sebelum perlanggaran. Jadi, hubungan prinsip keabadian momentum untuk pelanggaran tak kenyal adalah M1U1 tambah M2U2 sama dengan V M1 tambah M2 disebabkan oleh dua objek bercantum selepas perlanggaran. Letupan adalah sistem tertutup yang tidak melibatkan daya luar. Oleh itu, jumlah momentum juga diabadikan selepas letupan. Objek didapati berada dalam keadaan pegun sebelum letupan. Oleh sebab itu, jumlah momentum sebelum letupan ialah sifar. Jadi, apabila kita gantikan nilai ini dalam hubungan jumlah momentum sebelum letupan sama dengan jumlah momentum selepas letupan seperti mana dalam prinsip keabadian momentum, kita akan dapat kosong sifar sama dengan M1V1 tambah M2V2. Ataupun kita boleh tulis sebagai M1V1 sama dengan negatif M2V2. Selain daripada itu, V1 dan V2 selepas letupan adalah pada arah bertentangan seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Jadi, jika arah diabaikan, kita boleh dapat satu hubungan untuk yang melibatkan letupan iaitu M1V1 sama dengan M2V2. Mari kita lihat beberapa soalan yang melibatkan penghitungan, melibatkan prinsip keabadian momentum. Soalan yang pertama, seorang angkasawan berjisim 90 kg bergerak dengan hal laju 6 meter per saat dan terlanggar dengan seorang angkasawan pegun. Jadi ayat ini sangat penting, pegun yang berjisim 100 kg. Berapakah hal laju sepunya dua angkasawan itu yang bergerak bersama selepas pelanggaran? Jadi, kalau kita lihat rajah tersebut, angkasawan ini didapati bercantum selepas perlanggaran. Jadi, ini adalah satu contoh pelanggaran tak kenyal. Jadi, kita perlu menggunakan hubungan M1U1 tambah M2U2 sama dengan V M1 tambah M2. Dengan menggantikan nilai jisim, hal laju awal dan juga hal laju akhir, kita boleh tentukan nilai bagi hal laju sepunya selepas perlanggaran iaitu bersamaan dengan 2.8 meter per saat. Seterusnya, soalan yang kedua, sebuah troli berjisim 3 kg bergerak dengan hal laju 2 meter per saat iaitu nilai U1 berlanggar dengan sebuah lagi troli berjisim 0.5 kg yang bergerak dengan hal laju 1 meter per saat. Jadi ini merupakan nilai U2 pada arah yang sama. Jika troli berjisim 0.5 kg bergerak dengan hal laju 2.5 meter per saat, ini selepas pelanggaran pada arah yang sama, hitung hal laju troli berjisim 3 kg. Jadi untuk soalan ini memandangkan terdapat perpisahan. Selepas pelanggaran, troli ini berpisah. Jadi, ini menunjukkan ianya merupakan pelanggaran kenyal. Jadi, kita perlu menggunakan hubungan M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Dengan menggantikan nilai M1, M2U2 dan juga nilai M2V2, kita boleh tentukan nilai hal laju
bagi troli berjisim 3 kg iaitu 1.75 meter per saat. Maka troli berjisim 3 kg bergerak dengan halaju 1.75 meter per saat pada arah asalnya. Contoh ketiga pula, Raja menunjukkan Jane dan John pergi meluncur ais. Semasa meluncur, Jane dan John menolak sesama sendiri. Maksudnya dalam keadaan awal, mereka berada dalam keadaan pekun. Jane berjisim 50 kg bergerak dengan halaju 30 meter per saat ke kanan dan maksudnya dalam soalan ini kita perlu tentukan halaju John jika jisimnya adalah 75 kg. Ini adalah situasi yang sama dengan letupan di mana nilai momentum sebelum pelanggaran adalah sifar dan nilai momentum selepas letupan ianya mempunyai nilai. Jadi dengan menggantikan nilai M1 sebagai 50, V1 adalah 3 untuk J. Jadi kita boleh tentukan halaju bagi John iaitu bersamaan dengan negatif 2 meter per saat. Tanda negatif menunjukkan John bergerak ke kiri berlawanan arah dengan pergerakan J dengan halaju 2 meter per saat. Contoh yang keempat pula, Hafiz keluar daripada bot pada halaju V meter per saat dan mendarat di atas jeti. Bot itu bergerak ke belakang Hafiz dengan kelajuan V bertanda. Jadi jika jisim Hafiz dan bot masing-masing ialah M dan 3M, hitung halaju bot jika geseran diabaikan. Jadi ini juga merupakan satu situasi yang sama dengan letupan di mana momentum sebelum letupan adalah sifar dan nilai momentum selepas letupan ada nilai. Jadi dengan menggantikan nilai M dan juga halaju akhir, kita boleh tentukan nilai halaju bot iaitu negatif 1/3 V meter per saat. Jadi halaju bot ialah 1/3 V meter per saat ke arah kiri. Seterusnya kita akan lihat struktur dan prinsip operasi enjin jet. Ini adalah gambar raja enjin jet. Terdapat 4 ruangan penting dalam enjin jet. Yang pertama, ruang pengambilan, di mana di ruang pengambilan ini udara dari luar disedut masuk ke dalam enjin jet oleh turbin yang berputar melalui pemampat. Seterusnya, ruang mampatan. Udara yang masuk tadi dimampatkan pada suhu yang tinggi dan dipaksa masuk ke dalam kebuk pembakaran. Di dalam kebuk pembakaran ini, bahan api yang digunakan dalam enjin jet iaitu kerosin dimasukkan. Udara panas tadi bercampur dengan kerosin dan akan dibakar. Dan akhir sekali, gas akan dipaksa keluar dari enjin jet dengan kelajuan yang tinggi. Ini menyebabkan satu momentum ke belakang yang besar menghasilkan tujah ke hadapan yang menolak kapal terbang ke depan dan ianya mengikut prinsip keabadian momentum yang kita belajar sebelum ini. Kita bandingkan struktur dan prinsip operasi enjin jet tadi dengan enjin roket. Rajah menunjukkan enjin roket pula. Bahan api hidrogen dan oksigen yang terdapat di dalam tangki roket akan dibakar di angkasa lepas di dalam kebuk pembakaran. Pembakaran ini menghasilkan suatu kuantiti gas yang panas yang dipaksa keluar melalui exhaust pada kelajuan yang sangat
tinggi. Maka satu momentum juga, iaitu yang sangat tinggi, akan bertindak ke bawah untuk menghasilkan daya tuja yang kuat yang boleh menolak roket ke atas dan sampai ke angkasa lepas. Aplikasi prinsip keabadian momentum yang seterusnya, kita akan lihat dari segi pergerakan sotong dalam air yang menggunakan prinsip keabadian momentum. Di mana sotong bergerak ke hadapan dengan mengeluarkan pancutan cecair di dalam badannya. Momentum yang sama dan bertentangan arah terhasil dan menggerakkan sotong pada arah yang berbeza. Seterusnya, percikan bumi yang percikan bunga api yang terhasil daripada letupan bunga api yang dilancarkan ke udara adalah hasil daripada prinsip keabadian momentum, di mana corak percikan bunga api yang bersimetri menunjukkan jumlah momentum yang terabadi. Seterusnya, sejumlah isi padu air yang terpancut daripada hos dengan kelajuan yang sangat tinggi mempunyai momentum yang besar. Jadi, berdasarkan prinsip keabadian momentum, momentum yang sama dan bertentangan arah yang terhasil menyebabkan hali bomba tersentak ke belakang. Oleh sebab itu, beberapa hali bomba diperlukan untuk memegang hos air. Itu. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan bab 7, daya dan gerakan berkaitan dengan momentum. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.